Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan ketaksamaan linear. Okey, soalan ketaksamaan linear ni biasanya dia ada pada awal-awal kertas. Contohnya nombor 1. Okey, soalan ni terbahagi kepada dua. Satu, dia suruh kita lorek. Satu lagi, dia suruh kita cari persamaan berdasarkan graf yang dia bagi ni. Untuk soalan ni, dia suruh kita cari persamaan berdasarkan graf yang dia bagi. Okey. Okey, firstly kita baca soalan dulu. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam rajah 1. 3 ketaksamaan dan kawasan berlorek. Okey, fokus dekat 3 ketaksamaan kawasan berlorek. Kita dah nampak dah kawasan berlorek ni dekat sini. Macam mana kita nak tahu 3 ketaksamaan tu? Kita tengoklah di sisi kawasan berlorek tu. 1, 2 dan 3. Maksudnya tu merupakan 3 ketaksamaan. Okey. Untuk soalan ni, kalau kita nak buat soalan ni, kita kena tahu simbol-simbol ketaksamaan linear. Simbol-simbol ketaksamaan linear terbahagi kepada dua. Satu, untuk garis putus-putus, dia mesti menggunakan simbol ni. Lagi satu, kalau garis penuh, dia mesti menggunakan simbol yang ada kat bawah ni. Okey. Okey, kita buat soalan yang pertama. So, untuk paksi ni. Okey, kalau untuk paksi ni, kita mesti tengok dia. Dia duduk kat paksi Y ke paksi X. Okey, dia bertemu kepada paksi Y. So, jawapan dia mesti Y. Lepas tu, kita kena tengok dia garis penuh. Kita nampak kat sini yang dia adalah garis penuh. Jadi, kita kena menggunakan kedua-dua simbol ni. Macam mana kita nak tentukan kedua-dua simbol ni, yang mana kita nak kena guna? Okey. Kalau kawasan berlorek tu di atas pada paksi, kita mesti menggunakan simbol besar. Kalau kawasan berlorek berada di bawah kepada paksi, kita mesti menggunakan kecil daripada. Okey, macam tu. Okey, untuk soalan ni kita mesti menggunakan besar daripada, sebab kita dah nampak dah kawasan berlorek ni berada di atas pada paksi tu. Okey, kita mesti menggunakan besar daripada. Okey, 2. Sebab apa 2? Sebab paksi ni menunjukkan nilai dia 2. So, 2. Okey, yang kedua, kita cari nilai untuk paksi ni pula. Paksi ni menunjukkan yang paksi ni berada pada garis X. So, X. Okey, lepas tu kita tengok dia garis putus-putus ke dia garis penuh. Okey, kalau kita tengok, kita nampak yang dia adalah garis penuh. Jadi, kita kena menggunakan kedua-dua simbol ni. Okey, kita tengoklah. Kalau dia duduk ke arah kiri, kalau kawasan berlorek dia berada di arah kiri dia, di arah kiri paksi, kita mesti menggunakan kecil daripada. Kalau kawasan berlorek tu berada di sebelah kanan paksi, kita mesti menggunakan besar daripada. Untuk soalan ni, kita dah nampak dah dia berada di sebelah kanan paksi. So, kita mesti menggunakan besar daripada. Jadi, besar daripada. Okey, kita nampak kat sini, ni adalah kosong. Tengok nilai kat garis ni, kita nampak yang dia adalah kosong. Jadi, kita boleh kosong. Okey, untuk persamaan ketiga, untuk garis ni, yang ni dan yang ni kita dah dapat dah tadi. Kita nak cari untuk garis ni pula. Okey, kita sambung untuk persamaan yang ketiga. Macam mana kita nak cari persamaan yang ketiga ni? Kita mesti menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y ni, kita hanya selesaikan rumus ni dan kita akan dapat persamaan yang ketiga. Okey, Y ni kita buat turun balik Y sama dengan M. M tu adalah kecerunan. So, macam mana kita nak cari kecerunan? Kita mesti menggunakan rumus ni, iaitu negatif pintasan
Y per pintasan X. Jadi kita akan dapat negatif pintasan Y. Kita nampak kat sini yang pintasan Y ni nilai dia adalah 4. So kita hanya tambah negatif sebab rumus dia ada negatif kat depan ni. Jadi kita kena tambah negatif dalam nilai dia. So kita tambah negatif 4 per 4. Sebab apa? 4 pintasan X pun kita dapat 4. So kita selesaikan ni, negatif 4 per 4 kita akan dapat negatif 1. Okey, X. Lepas tu kita gantikan je lah M ni sama dengan negatif 1 tadi kita buat dah. Okey, X ni kita buat turun tambah C. C tu merupakan pintasan Y. Okey, pintasan Y kita dapat dah tadi. Berapa? 4. So kita tukarkan nilai dia 4. Okey. Y sama dengan negatif X tambah 4. Macam mana kita dapat persamaan ni? Sebab kita selesaikan persamaan yang kita dapat tadi tu. Okey. Ni kita tak habis lagi. Walaupun kita dah dapat jawapan, kita tak habis lagi. Sebab apa? Kita tak mau sama dengan ni. Kita mesti tukar sama dengan simbol ketaksamaan linear yang saya terangkan tadi tu. Okey. So macam mana kita nak tukarkan? Kita tengok je lah. Okey, dia garis putus-putus, dia mesti menggunakan simbol ni. Okey, lepas tu kita tengok dia dari bawah. Kalau dia kat bawah, dia mesti kecil. Kalau dia duduk kat atas, dia mesti besar. So kita nampak kat sini yang kawasan berlorek dia duduk kat bawah, jadi dia kecil. Okey, tukar je lah negatif X tambah 4. Okey, macam tu je.